Sejauh manakah adab ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan seharian? Mungkin setengah youngster ataupun pemuda ni sama ada dia tahu adab tu, tapi dia tak sensitif terhadap adab tu. Mungkin ibu bapa dah mainkan peranan, tetapi peranan tu tidak disampaikan dalam badan dia. Sekarang ni terlalu muda nak faham. Orang muda ni bila kita tegur secara lisan, masuk dengan kiri keluar dengan kanan. Beza dengan dulu dan sekarang ialah dunia dah lebih terbuka luas kan. Orang terdedah dengan social media kan. Orang terdedah dengan bagaimana orang negara luar interaksi kan dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa. So bila anak-anak muda ni terdedah dengan benda-benda yang luar ni kan, masih tanpa tapisan. So itulah yang terjadi sekarang ni kan. Kita dengan mak bapak pun kurang beradab dan sebagainya lah. Maybe disebabkan cara dia besar lah. Sebab sekarang semua parents sekarang dah working. So dia orang maybe kurang tengok anak dia sebab selalu bagi phone je kan dekat dia. So macam dia punya ni kurang sikit lah dia punya nak fokus kepada anak tu. Lebih fokus kepada cari duit macam tu je lah. Kadang-kadang tu bila balik kerja kita dah balik malam lewat. Jadi memang kita ada kurang pemantauan semua. Yang ada ialah waktu malam ataupun bila hujung minggu. Jadi waktu itu saja yang kita ada untuk kita tengok pantauan anak-anak kita, didik anak-anak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh saya masuk? Silakan. Nama saya Hanif Miswan, berusia 6 tahun. Bolehkah saya duduk? Silakan. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. apa yang cuba Hanif paparkan ini antara contoh adab yang biasa yang menjadi kelaziman dan orang kata dah menjadi darah daging kita sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat keadaan sekarang ini, ke mana menghilangnya adab yang menjadi cerminan peribadi kita. Kadang-kadang bukan nak salahkan peredaran masa, bukan nak salahkan ibu bapa. Betul. Tetapi apa yang membuatkan hilangnya adab kepada sesetengah pihak? Betul, dan lebih lazimnya juga kalau zaman sekarang ini kita pun terpaksa ikut arus tersebutlah. Kalaulah saya buat tadi tu dah habis dah over dah kita punya rancangan ni. Wow. Memang takkan ke mana, tapi kadang-kadang kita juga kena sebegitu, tapi dalam masa sama kita kena pelihara adab. Kita tak naklah hilangkan adab sopan santun pada zaman kini. Dan untuk itu kita nak berbicara berkenaan dengan adab cerminan pribadi diri. Kita nak perkenalkan tetamu kita di studio pada pagi ini, Rina. Kita bersama dengan Puan Wawa Idris selaku perunding imej dan juga etika. Jadi kita kena pastikan kita duduk dengan cara yang betul. Bersopan santun, nanti ditegur oleh Puan Wawa. Sebab cara duduknya pun. Baik Puan Wawa, kalau kita lihat sekarang ini, bukan kita nak salahkan sesiapa, tetapi bagaimana beredarnya masa, kadang-kadang kita melihat begitu juga berlaku perubahan dalam tutur kata, dalam berkomunikasi dan juga tingkah laku. Kenapa? Okey. Hai Hanif, Rina, apa khabar? Okey, jadi ini adalah satu topik yang agak sensasi juga. Maklumlah selepas 2 tahun kan kita terkurung, dan bila terkurung pun ini pun sebenarnya telah mengubah, sebenarnya membentuk satu lifestyle yang baru untuk kita masyarakat Malaysia. Sebagai contohnya sekarang ini, bila dah habis saja musim PKP ini, kita mula mendapat macam pelbagai undangan. Betul tak? Betul. Kan? Daripada rumah terbuka, majlis kenduri kahwin, dengan orang nak buat apa lagi? Akikahnya Akikah lagi. Macam saya pun setiap minggu saya menerima menerima tetamu ke rumah. Kan? Jadi mungkin dalam pada sebab ini termasuk juga bab adab tadi. So dalam pada kita menyantuni majlis-majlis orang, mungkin dalam kita tidak sedar kita telah membuatkan hati tuan rumah terguris mungkin, kan? Atau mungkin kita juga membuatkan orang lain, tetamu lain pun tidak senang hati dengan kita. Mungkin disebabkan tingkah laku kita, kan? Cara percakapan kita. Jadi kita selalu cakap tentang etika dan adab. Jadi etikanya adalah akhlak lah. Akhlak di mana ianya adalah satu ilmu disiplin yang mana yang menerangkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. So ianya ada dalam semua masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India, ada etika dan adabnya tersendiri. Betul tak? Jadi tujuannya adalah untuk menyempurnakan suatu keadaan. Contohnya etika dan akhlak. Jadi kalau kita tak ada etika, nak diikutkan, kita tak ada akhlak. Kan? Dan adab ini pula dia lebih kepada sopan santun. Sopan santun yang melibatkan interaksi. Sebab kita ada adab dengan guru, adab dengan ibu bapa. Jadi kan, bila mengapa berlakunya begini, antaranya adalah
kerana kita tak ada desensitivity. Sebab kadang-kadang setiap keluarga itu mencorakkan keluarga mereka, benda ini kita mewarisi. Kadang-kadang mungkin ibu bapa kita dah betul cara didikan, tetapi anak-anak kita disebabkan mungkin masa PKP 2 tahun, sebab kita menceritakan tentang masa sekarang ini, kan mereka banyak melihat internet, social media, kan dengan arus internet sekarang ini masing-masing nak mendapatkan attention, mulalah buat macam-macam benda-benda pelik juga dekat social media. Jadi mungkin ramai mungkin anak-anak remaja membayangkan, okey, inilah sebenarnya benda yang diterima dalam masyarakat. Ini yang kita takutkan. So mungkin ini juga antara punca-puncanya. Kalau boleh saya nak raikan pendapat daripada orang ramai tadi berkaitan dengan media sosial, itu sangat penting kerana ini arus kemodenan sekarang juga kita pun terpalit kan. Dan di media sosial juga kita melihat kepada adab-adab yang mereka nak raikan, nak bergurau mungkin kerana mereka tahu itu akan mendapat sambutan daripada orang ramai. Tak kurang juga kecaman lah kan. Itu juga yang mereka nak. Macam mana kita nak selaraskan peredaran media sosial ini dengan adab yang mesti kita jaga juga sampai bila-bila ni? Okey, kalau tak silap tuan nak rujuk, okey, isu ini contohnya baru-baru ni viral kan, isu di mana sahabat-sahabat pengantin datang berkunjung ke rumah kemudian memberi hadiah-hadiah yang tidak sepatutnya. Setuju. Dan kan? mereka mewar-warkan kepada orang ramai pula tu kan. Sangat berbangga. Jadi kalau ikutkan sebenarnya bila kita menghadiri majlis perkahwinan, majlis pernikahan ini disamakan dengan kalau masyarakat Islam, masyarakat Melayu membina masjid. Tapi kita cemari kan kesucian spirit masjid tu dengan perkara-perkara macam ni. Bayangkan, sebab apabila sama ada kenduri kahwin atau kenduri apa saja, apabila kita sebagai tuan rumah, kita buat majlis, kita mengharapkan majlis kita sempurna. Kan? Sebab terlalu banyak wang ringgit, masa, tenaga telah dibelanjakan, telah diperuntukkan. Dan bayangkan ini dicemari dengan mereka-mereka yang datang membuat onar sebegini. Kan? Bagi mereka, mereka suka. Jadi bila cakap adab ni sebenarnya, contohnya kalau kita nak menghadiri suatu program ke apa tamu, dia sebenarnya etika ni dia bermula dari kita menerima jemputan, menghadiri hinggalah kita pulang. Pulang pun kena juga bagi tahu terima kasih atas jemputan. Ada adabnya. Ada adabnya. Takkan macam tu je pergi kan? Dan saya percaya sebab kita daripada sekolah lagi kita dah diterapkan. Setiap minggu akan baca prinsip rukun negara dan sebagainya. Kesopanan dan kesusilaan kita baca, kita faham, tetapi kita tidak menghayati sebab mungkin itu juga salah satu sebab berlakunya perkara-perkara sebegini. Itu dia tadi pandangan daripada Dr. Muammar menyentuh tentang bagaimana adab ini. Sebenarnya kalau kita lihat, orang yang beradab adalah orang yang berilmu. Dan pastinya bila hilangnya adab dalam masyarakat kita, seolah-olah tiada lagi perasaan malu. Dalam pelbagai situasi, bukan saja dari segi kita nak berkomunikasi ni, bukan saja nak menghadiri majlis, di meja makan ataupun dengan apa saja aktiviti kita lakukan, semuanya ada adab. Dan bagaimana sebenarnya kita nak memastikan biarpun dalam suasana kita nak meraikannya dengan rasa yang lebih santai dan selesa ini, kita masih jaga adab. Okey, jadi penting ya sebenarnya keperbadian kita ni bukan saja terletak pada kita punya pakaian. Kadang kita sibuk nak pakai cantik-cantik, nak pastikan orang suka, nak nampak cantik, kemas, lawa, tapi kita lupa nak tengok pada kita punya tutur kata, pada kita punya tingkah laku. Sepatutnya itu kita patut buat dulu. Contohnya sebelum kita nak menghadiri makan program majlis makan ke kenduri kahwin, ramai orang kan contohnya, okey kita jangan makan, kita biar lapar sebab nanti sana nak makan kenyang-kenyang, makan puas-puas. Tapi sepatutnya kalau orang beradab, dia akan makan dulu sikit dekat rumah. Supaya dekat sana nanti kita tidak terlalu lapar dan kita tak akan berebut-rebut, kita tak akan makan gelojoh. Itu antaranya. Jadi untuk mengelakkan supaya kita ni kan terasa sikit saya. Biasa itu taktikal saya. Supaya kita makan di tempat tu tapi rupanya macam ni. Lepas ni alas perut sikit. Alas perut sikit. Betul tak? Kalau tidak kita nak potong queue kan. Kita tak sabar kan, dah tak berborak dengan orang. Ya, betul. Jadi teluk dah terpotong dah saya tadi. Alright. Jadi seeloknya dia macam ni. Untuk supaya kita ni tidak melampaui batas. Kita kena ingat, kita kena respect. Kita kena fikir kalau kita di tempat orang, kita nak orang lain kita macam mana. Itu keyword dia. Mungkin ada sedikit pesanan kepada yang menonton sebab sekarang ini adab adalah sesuatu yang
menjadi topik perbualan pula pada ketika ini. Kalau dulu memang dah menjadi lumrah pada kita, betul tak kan? Sekarang ni macam kita nak perlu ajar, kita nak perlu ingatkan sikit pesanan mungkin kepada ibu bapa, adik-adik mungkin menonton nanti ni. Kepentingan menjaga adab di masa kini juga. Okey, sangat penting kita menjaga adab, antaranya layanan kita kepada orang. So layanlah orang mengikut nilai. Orang itu bukanlah pada pangkat atau kedudukan. Contohnya, walaupun tukang cuci, mereka tu layak juga untuk dihormati. Ya, untuk kita menjadi kaya sebenarnya, okey, semiskin-miskin orang adalah mereka yang bukan miskin harta tapi miskin adab. Jadi untuk kita jadi kaya raya adalah kita tinggikan adab kita. Kita layan, hormati semua orang. So insya-Allah Tuhan akan murahkan rezeki kita. InsyaAllah. Amin. Pastinya kalau kita mahukan orang menghormati kita, sudah tentulah kita juga harus mulakan dulu menghormati setiap orang. Saya hormat awak ni. Saya pun hormat awak. Kakak Rena kita. Ya, dan juga Puan Juwawa, terima kasih kerana sudi kami. Ini topik yang sangat penting. Tadi pun Puan Wawa cakap ini sangat penting untuk kita bawakan topik di perkongsian pagi ini, di Malaysia hari ini. Jadi jagalah adab semua kerana ianya adalah cerminan peribadi kita.